Okey, boleh nampak tak? Boleh. Okey Okey, jadi sekarang ni sebab dia dalam bahasa Inggeris tu cikgu pun dah lama tak ajar dalam bahasa Inggeris. Tapi konsep dalam BM tu. Okey, this one So kalau kita bincangkan soalan yang berkaitan kita tengok sekejap, ambil contoh. We take one of the example given here. Which one? Okay, never mind. Okay, the first thing yang kena that you have to understand is mole. This one. Okay, look carefully Okay, so mole, this one mole, based on the number of particles. So if we say 1 mole of substance, any substance, 1 mole of any substance, 1 mole setiap bahan equal to 6.02 times 10 power of 23 particles. So yang ni boleh faham Yang 602 tu memang ada. So this one okay. Maksudnya 1 mole, 1 mole of any substance. So for example given here, okay, 1 mole of any substance. For example, we take H2O, water. Okay, so water is made up of this one is a water, H2O. Water molecules, H2O. So this one is all the molecule of water. Okay. So now we can say that 1 mole of water, 1 mole of water consists 6.02 times 10 power of 23 molecules. Maksud dia kat sini, bila kita kata 1 mole of water, 1 mole of water means that this water consists of this number of particles, this number of molecules. Maksudnya, dalam air tu yang terbentuk daripada water molecules, the basic particle is molecules. This one is a molecule, one molecule. One molecule. So this one is one molecule. Okay, ini boleh faham tak? Maksudnya, dalam air is made up of water molecule. So this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so the number of water molecule that same as 6.02 times 10 of power of 23. So this number of particle, we conclude and represent this one as 1 mole. Macam tu. Azim? So satu molekul tu bersamaan 6.02 darab 10 kali 3. Bukan satu molekul. Ni kena terang dalam BM ni. Okey, Tak bukan apa, terang satu ke molekul. PM? Okey, macam ni. Okey. Cikgu lukis baliklah Okey. Sekarang ni okey, macam ni ada bekas air. Okey. Air, okey, water. Okey. Ni macam Azim masih tak ni sebenarnya ni. Tajuk matter ni. Okey Okey, setiap bahan, apa-apa bahan dia is made up, dibina from
particles. Okay. So exactly we have 3 types of particles. Atom, molecules, and ion. Okay, yang ni dah belajar kan? Dah. Dah kan? Okay, macam ni Jadi every substance, setiap bahan dibina oleh zarah-zarah. Particles ni zarah-zarah. Jadi sekarang ni ada 3 jenis particles, iaitu atom, molekul dengan ion. Okey. So maksudnya ada bahan, bahan ni maksudnya jirim lah, dalam BM jirim, ataupun dalam BI kita sebut metal lah, jirim. Macam ni. Okey, ataupun bahasa biasa kita sebut bahan lah, untuk mudah. Okey, bahan. So jirim ataupun bahan ataupun metal, dia dibina oleh particles. Dan there are 3 types of particles: atom, molecule, and ion. So ada bahan yang dibina daripada atom. Ada bahan yang dibina daripada atom. Okey. Atom tu maksudnya dia ada banyak atom. Banyak atom yang sama dalam tu. Maksudnya ada satu jenis atom saja. Jadi yang cikgu bulat-bulatkan satu ni, satu bulatan ni, yang ni mewakili satu atom. So yang satu bulat ni mewakili one atom. Boleh faham tak yang tu? Okey. Kalau bahan lain pula, sama juga. Bahan dia terbina daripada partikel jenis molekul. So satu bulatan ni mewakili satu molekul. Macam tu. Kemudian ion pun sama juga. Ada bahan, cikgu buat semua bentuk petak je lah. Bahan tu dia terbina daripada ion-ion. Ion ni pula sebab ada 2, ion positif dan ion negatif. So dia akan bergabung, ion positif dan ion negatif combine together to form one unit. So there are so many unit of ion positive ion and negative ion. So dalam setiap bahan tu ada sangat banyak molekul, ion ataupun atom, bergantung pada jenis bahan. Jadi yang cikgu lukis ni macam contohnya bahan ni. Okey, dalam dia terbina daripada atom. Okey. So jadi bila bahan ni terbina daripada atom, so kita kata ni sebagai atomic substance. Substance that is made up of an atom. Okey, jadi maksudnya dalam setiap bahan tu, atom ni sangat kecil, very tiny. Very small and tiny. So dia tak bolehlah ada satu saja. Jadi mesti adalah banyak atom, sebab satu atom tu sangat kecil kan. Jadi dah belajar atomic structure kan. Atomic structure ni satu atom yang mewakili proton, neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron that orbited the petala ni. Dia punya this one. Okay, so this is the structure of atomic structure. So this one is very small and tiny. So kalau sangat kecil dan juga sangat halus, jadi mustahil lah satu atom tu boleh mewakili satu bahan, sebab tidak akan nampak kan. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok air, satu titis air tu, sebenarnya satu titis air tu, ni satu titis air, katalah satu titis air. Dalam tu ada sangat banyak zarah-zarah air. Water molecules. Dalam tu ada bukan sahaja setakat 6.0210, sebab satu titis air tu lebih daripada
bilangan 6.02 10 kuasa 23 ni. Jadi maksudnya setiap air tu diwakili basic particle dia adalah water molecule. Water molecule. So yang itu yang kita kena faham dulu berkaitan dengan matter. Macam tu. Jadi sekarang ni setiap bahan terbina daripada 3 jenis particles, ya. Dan every of these particles have so many numbers of them. Ada banyak nilai dia. Maksudnya ada banyak bilangan dia. Bukan satu, dia ada banyak. Jadi semakin banyak bilangan particles tersebut, maka semakin besarlah saiz dia. Sedangkan one drops of water molecule, one droplets of water consists of so many molecules, more than trillion, zillion numbers of water molecules. So that is the thing that you must understand, the concept of matter. Okay, so for example, this one, water. Water. So we can draw a circle like this to represent one particles. One particles. So in water. So one circle represent one particles. This is only an example. We cannot draw so many numbers of particle, just a representation. Okay, now this every circle is one molecule of water. So this is a molecule of water. So one. So if we calculate here, kalau kita bilang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa kat sini? Ni yang setakat yang ada lah kan. Jadi maksudnya katalah ada 30 molekul. Dalam ni yang kita lukis ada 30 molekul. So 30 molekul. Jadi kalau 30 molekul air, 30 water molecule, so kita memang tak akan nampak pun. Sebab satu titis air pun bilangan molekul dia sangat banyak. Jadi ini sebagai perwakilan saja. Jadi bayangkan, okey, kalau bilangan molekul itu, macam ni 30 molekul. Bayangkan kalau bilangan water molecule tu 6.02 times power of 23. Okey. Banyak ke tak banyak ni Azim? Banyak kot. Banyak. Sebab apa? Ni 10 kuasa 23. 23. 10 kuasa 23 ni kosong dia ada 22. Bayangkan. Sangat banyak. Maksudnya kalau kosong ada 9 baru trilion. Ini dah melebihi nilai yang terlalu besar. Okey, tapi nilai yang terlalu besar ni, tapi saiz setiap satu partikel tu sangat-sangat kecil. Jadi sebenarnya walaupun satu titis air, one droplets of water, it consists more than this number. Lebih banyak daripada nilai ini sebenarnya. Jadi dari segi kimia, nilai yang sebanyak ini, 6.02 darab 10 kuasa 23 bilangan ni, okey, mana-mana bahan, any substance that consists this kind of number of particles, so we consider it as, we represent it as a 1 mole. Okey. Jadi bila kita sebut 1 mol air, bermaksud air itu mengandungi zarah sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23. Itu yang dimaksudkan dengan 1 mol air. Kalau 1 mol bahan lain pula, contohnya, kita ambil katalah 1 mol besi, iaitu ferrum. 1 mol besi. Apa maksud 1 mol besi? Bermaksud
1 mol besi tu 1 mol of ferrum consists 6.02 times 10 power of 23 ferrum atom. Because ferrum is made up of ferrum atom. Ferrum or iron, iron atom. Okay. So now, jadi maksudnya dengan bilangan atom ferrum sebanyak ini, bilangan atom ferrum sebanyak ini, so we represent it as 1 mole of iron. 1 mole of iron. Okay. So yang kita kena faham macam ni, perwakilan ni sebenarnya kalau kita baca balik, dia maksudnya sama macam kita kata satu pasang one pair of shoes. One pair of shoes. One pair of shoes ni maksud dia 2 kasut. Kan? Ada 2 kasut. Tapi kita sebut 2 kasut ni mewakili one pair. Macam tu. Contoh lain, 1 dozen. 1 dozen of balls. Okey, apa maksud 1 dozen of balls ni? Maksudnya dia mewakili 12 balls. 12 numbers balls. of number of ball. 12 numbers of balls. And so because the number is so big, so that's why we represent it as 1. So we call it as 1 dozen. So dozen here represent 12 numbers. Pair represent 2. Okay, so same as 1 mole. So if we say 1 mole of balls, means that we have this number. 6.02 times 10 power of 23 balls. So because the number is too big, so we present it as a mole. So 1 mole will represent this number of balls. Okay, boleh faham tak setakat tu? Apa yang dimaksudkan dengan 1 mole? Boleh. Boleh ya? Betul boleh faham? Kalau tak faham bagi tahu tau. Boleh. Boleh ya? Okay, itu. Maksudnya 1 mole tu dia mewakili 6.02 darab 10 kuasa 23. So siapa yang menemui yang ini, nombor ni, nama dia orang tu Avogadro. Nama saintis tu Avogadro, maka dinamakan this number as a Avogadro number. Avogadro number. Oh. Ada 3. Oh, okey. Okey. Jadi yang tu boleh faham setakat itu yang penting tu untuk faham apa yang dimasukkan dengan 1 mol. Jadi sekarang ni bila kita kata sesuatu bahan tu mengandungi 6.02 10 kuasa 23, okey, macam ni. Okey, so dia mewakili 1 mol. Okey, okey, kemudian dengan kita ambil contoh bola ni lah, senang terus Okey, dengan number of balls like this, 6.02 times of 10 power of 23. Okay, if we weight it, kalau kita timbangkan bola yang sebanyak ini, okay, kita timbangkan bola yang sebanyak ini, timbang dia. Jadi kalau kita timbang, berapa agaknya berat dia? Jisim dia lah. Berapa dah agak jisim dia? Kalau kita timbang. Tahu tak? Dia akan berdasarkan pada apa? Berat jisim, bola. Berat bola. Dia akan berdasarkan kepada berat bola. Okey, kalau kita timbang, maka kita akan dapatlah berat ataupun mass of balls.
Kita akan dapat mass of ball dengan banyak ini, kita akan dapat mass dia. So mass ini, okey. Sekarang ni dengan nombor bilangan sebanyak ini, Avogadro ni, bila kita timbang, maka kita dapat dia punya mass dia. Okey. So sekarang ni mass yang sebanyak ini dia akan disebut sebagai molar mass. Molar mass. Okay. So this molar mass is a mass of 1 mole. So jadi sekarang ni 1 mole of ball, we also can represent it using mass. We can also represent it using mass. So we can say that 1 mole of ball, its mass is equal to the number of the mass of ball. Okay, so maksudnya sekarang ni kalau kita timbang, kita dapatlah dia punya jisim dia. Katalah jisim dia tak kisahlah apa-apa nilai, katalah 100 gram. Ini contoh saja. Jadi sekarang maksudnya 1 mol ball ini, dia punya jisim adalah 100 gram. Sebab apa? 100 gram ni adalah jisim apabila bola sebanyak ini ditimbang. Jadi dengan 100 gram ni, inilah yang merujuk kepada molar mass of this ball. Molar mass of this ball. Dan maksudnya dia masih lagi mewakili 1 mol bola tersebut. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok okey, so sekarang ni daripada sini kita ada lagi, kalau melibatkan pepejal ataupun cecair, kalau involving the gas, so we have another one, we call it as a volume. Okay. Kita ada lagi volume. Kalau melibatkan gas. Kalau melibatkan gas, so ada lagi volume. Kalau kita for example 1 mole of gas. Okay, so 1 mole of gas, exactly the number of gas molecule is same, 6.02. Of this gas. The mass of this gas also same as mass of this gas also. And then the extra is the volume. The volume occupied by gas. Okay. So for this one, untuk yang ini, 1 mole of gas will occupy 22.4 decimeter cube of volume, or 24.0 decimeter cube. So the difference is this one is STP, this one is a room temperature. Okay, so what you have to understand, apa yang kena faham kat sini adalah bilangan mol sebanyak 1 mol gas ni, iaitu bilangan zarah sebanyak Avogadro ni, dan kalau kita timbang mass dia akan sama adalah mass untuk gas ini. Kalau dia menempati sesuatu ruang, isi padu dia, inilah isi padu dia. Ikut keadaan dia punya suhu. Kalau pada standard temperature pressures, dia punya isi padu adalah 22.4. Kalau room temperature, the volume of this gas for 1 mole is 24 decimeter cube. So semua ini, mole ini, yang tu kena faham. Daripada situ untuk memudahkan kefahaman, maka dibentukkanlah apa yang dipanggil sebagai formula dia. Jadi untuk mengaitkan formula yang berkaitan dengan number of mole, number of particle, so the formula to calculate mole based on the particles is given here. So kalau kita nak kira bilangan mol yang melibatkan
bilangan particles. So formula dia number of particles divide by Avogadro number. Avogadro number. Dia yang ni terbentuk, formula ni terbentuk hasil daripada kefahaman yang tadi. Ya, berkaitan dengan bilangan particles. Ya. Okey. Bilangan mol juga boleh dikira menggunakan mass. Okey, jisim. Ya. Jadi, sebab tadi bilangan partikel yang sebanyak Avogadro tadi kalau ditimbang, so dia bersamaan dengan molar mass. Jadi kalau kita nak cari kaitan dia, berkaitan dengan bilangan mol, so kita akan kira gunakan formula ni, iaitu mass divide by molar mass. So molar mass ni apa? Yang ni molar mass ni adalah mass for 1 mole of substance. Molar mass ni adalah mass untuk 1 mol bahan. Dan nilai bilangan mol juga boleh dikira berdasarkan kepada kaitan dengan volume. Volume, so kita ada, we call it as a molar volume. So this molar volume is a volume for 1 mole of gas. Volume for 1 mole of gas. Okay, so this is the formula based on the explanation, the relation between the mole and the number of particle, mass and volume. So yang tiga-tiga ni lah yang formula yang akan digunakan untuk membuat pengiraan. Tapi kena faham yang tadilah. Maksudnya asas dia 1 mol mewakili 1 mol bahan akan mengandungi dia punya bilangan zarah dia Avogadro. 1 mol bahan dia punya molar mass dia adalah, okey, yang sini yang kita kena sebut molar mass. So molar mass dia bila ditimbang, maka kita akan dapati mass dia, mass for 1 mole. So maksudnya mass for 1 mole is equal to relative atomic mass or relative molecular mass. Okay, so maksudnya bagi setiap matter, setiap bahan, dia masing-masing mempunyai relative atomic mass ataupun relative molecular mass sendiri. So sekarang ni molar mass untuk setiap bahan tu adalah berdasarkan kepada relative mass dia sendiri. Macam tu. Untuk volume pula, molar volume dia yang tadilah, iaitu 22.4 decimeter cube pada STP ataupun 24.0 decimeter cube pada room temperature. Okay, so yang ini yang kena fahamkan betul-betul berkaitan dengan mol ini. So tiga-tiga ni nanti dalam soalan dia akan tanya. Maksudnya dia bagi maklumat tentang number of particle. Dia bagi maklumat number of particle, tapi dia suruh cari mass. Macam tu. So maksudnya kita kena gunakan kaitan antara formula ni berdasarkan kepada yang sama, iaitu mol. Maksudnya mol ni dia boleh dikaitkan dengan number of particle, boleh dikaitkan dengan mass, boleh dikaitkan dengan volume. Jadi kita tengok dulu kepada soalan. Kita tengok kepada ni kaitan dia. Okey, mungkin kita tengok satu persatu. Kalau yang apa ni, number of particles tu, kalau secara ni number of particles, kalau soalan macam ni boleh faham ke macam ni? Okay, contoh example 3 ni. Soalan tu tanya, how many atoms are there in 0.2 mole magnesium? Okay, how many atoms
are there in 0.2 mole of magnesium. So sekarang ni, kalau 1 mol magnesium, 1 mol magnesium, dia akan mengandungi berapa atom? 6.02 darab 10 kali 3, 23. Okey. Jadi sekarang ni, kenapa tak berjalan? Okey, kejap. Okey. So sekarang ni, 1 mol magnesium, so 1 mol magnesium ni dia akan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 magnesium atom. Magnesium atom. Macam tu. Ni 1 mol. Jadi, bila soalan tanya berapakah bilangan atom dalam 0.5 mol? Kalau 0.5 mol magnesium, maka dia mengandungi, macam ni cara dia? Separuh lah daripada sini kan? Betul tak? Sebab 1 dengan 0.5 ni separuh. Jadi cara dia kita darab lah 0.5 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 magnesium atom. Okey, macam tu. Kemudian kalau dia tanya 0.1, pun sama jugalah. Cara kita nak kira dia 0.1 ni maksudnya ibarat 10% aja lah. Jadi cara pengiraan dia 0.1 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Jadi dapatlah jawapan dia. Jadi kalau 0.2 macam dalam soalan tadi tu, jadi kita akan dapat 0.2 mol darabkan dengan Avogadro. Kan? Maka dapatlah 1.204 10 kuasa 23 bilangan atom magnesium. Okey, macam tu. Kan? Boleh faham tak yang tu? Okey Boleh. Okey, contoh yang keempat ni. Kita tengok A sample of zinc chloride contains this number of particle. Units. Units ni maksudnya refer kepada unit. Sebab untuk ion, sebatian ion, so ion tu kita sebut sebagai satu unit lah. Positif, negatif tu, satu positif, satu negatif, dia bergabung itu sebagai satu unit. Tu kena faham So the question is calculate the number of moles. Number of moles of zinc chloride found in the sample. So yang ini 3.01 10 kuasa 24. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dengan bilangan sebanyak ini dia mewakili bilangan mol berapa? Macam tu. So apa yang kita kena buat? So itu yang kita gunakan formula ni tadi. Sebab dia akan pusing-pusing dekat sini lah. Kan? Mol equal to number of particle divide by Avogadro kan. So sekarang ni kita kata mol dia, mol equal to number of particle, number of particles divide by Avogadro. So divide by Avogadro. So sekarang ni dalam soalan tadi dia suruh kira what is the number of mole untuk bilangan partikel sebanyak ini. 3.01 10 kuasa 24. So kita akan dapat 3.01 darab 10 kuasa 24. Okey. So bilangan nombor partikel sebanyak ini, dia nak tahu berapa bilangan mol dia. So kita bahagilah dengan nilai Avogadro iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. So jawapan dia adalah seperti yang telah ditulis di sini adalah 5 mol. Okey, macam tu. Jadi maksudnya formula untuk mencari bilangan mol yang melibatkan number of particle, as shown previously, yang telah ditunjukkan tadi. Jadi kena ingatlah dia punya formula ni,
yang berkaitan number of particle. Okey, kalau kita tengok pula kepada jisim, kepada jisim. Yang ni pun sama jugalah berkaitan dengan how many atoms of oxygen are there in the gas jar. How many molecules. Okey, ni kita kena tak perlu laju-laju, yang penting kena faham dulu. A gas jar is filled with 2 mole of oxygen gas. Okey, jangan tengok yang lain dulu. Cuba fahamkan, try to understand what is the meaning of this sentence. A gas jar is filled with 2 mole of oxygen gas. So apa yang Hazim faham? Dalam satu gas jar tu dia ada Avogadro number tu 2. 2 Avogadro number kan? 2 Avogadro number. Maksudnya sebab 2 mole kan? Jadi maksudnya 2 darab 6.03 lah kan? 6.02 10 kuasa 23 lah, betul tak? Maksudnya betul. Maksudnya dalam gas jar tu bilangan oksigen gas, kena sebut macam tu. The number of oxygen particles is 2 times, 2 kali ganda. So sekarang ni soalan tu, how many molecules of oxygen are there in the gas jar? Okey, sekarang dia tanya berapa banyak molekul oksigen? Berapa banyak molekul oksigen yang ada dalam tu. Jadi cara dia adalah sebab 2 mol, sebab 1 mol ada bilangan sebanyak ni, betul? Jadi kalau 2 mol, kita darab je lah dengan 2. Dia 2 kali ganda. Jadi jawapan dia 1.02 1.204 10 kuasa 24 molecules. Ni sebab dia tanya molecules. How many molecules? Sebab partikel ada 3 jenis kan? Okey, soalan yang B ni, dia tanya how many atoms of oxygen? Okey, jadi yang ni kena faham satu molekul oksigen, satu molekul oksigen, oksigen gas ni dia punya particle that made up the oxygen gas is molecules of oxygen, molecules. Tapi soalan ni ditanya atoms. Jadi dalam satu molekul oksigen ada 2 atom. Kalau macam ni oksigen, katalah ni gas jar. Gas jar ni ada oksigen, gas oksigen. Jadi gas oksigen tu sebenarnya adalah molekul-molekul oksigen. Molekul-molekul oksigen. Maksudnya dia punya jenis partikel dia adalah molekul. Dia adalah molekul. Sebab molekul yang membentuk zarah asas, basic partikel yang membentuk gas oksigen ni adalah molekul. Apa maksud molekul? Molekul ni maksudnya adalah combination two or more atoms. Jadi bila 2 atau lebih atom bergabung, terikat dengan ikatan kimia, so yang itu dipanggil molekul. Okey, ada bahan yang dia punya basic partikel dia adalah molecules. Walaupun molekul ini terbina daripada atom, tapi kita tak boleh kata dia zarah asas dia atom sebab atom ni 2 atom atau lebih bergabung membentuk molekul. Jadi dalam oksigen gas, satu molekul oksigen tu ada 2 atom oksigen. Sebab itulah dia punya chemical formula dia O2, bukan O saja. Itu nak bagi tahu bahawa dalam gas oksigen, dia punya zarah yang paling asas itu, zarah asas dia itu adalah molekul oksigen iaitu O2. Tapi dalam satu molekul tu ada 2 atom oksigen. Boleh faham tak? Azim? Boleh. Okey, boleh kan? So sekarang ni molekul oksigen. Okey. So dalam gas oksigen, yang molekul inilah sebagai particles dia. Ini sebagai particles dia. Molekul. Dia jenis molecules.
Tapi dalam satu molekul tu, dia ada atom-atom yang membentuk molekul tu. Jadi atom-atom tu pula terikat dengan ikatan kimia yang kuat. Okey, so sekarang ni molekul-molekul oksigen ni dalam setiap satu molekul oksigen tu is made up of two oksigen. atoms. Dua atom oksigen yang terikat. Jadi sebab tu kena faham betul-betul konsep matter ni, dan juga particles. So based on this one, so kalau soalan tu tanya how many atoms, so kita kena kira betul-betul. Okay, so jawapan dia kat sini, each oxygen molecule has two oxygen atoms. So now what we have to do is, okay, so kita sebenarnya kena darabkan nilai yang tadi. Okay, yang A tadi jawapan dia sudah molekul ada sebanyak ini. Jadi kalau dia tanya bilangan atom oksigen pula, jadi maksudnya bilangan yang 1.204 10^24 ni kena darab dengan 2. So dapatlah bilangan atom tu sebanyak ini. Jadi soalan tu dia boleh pusing-pusing, dia tanya macam-macam. Sebab tu kena faham konsep dulu. Kalau tak faham konsep, memang kita tak boleh nak jawab walaupun sebenarnya soalan tu senang je. Okey. Setakat tu boleh faham tak konsep mole, konsep particles, konsep made up, any substance is made up of particles. So every particles itu we represent the basic that made up the substance. Itu yang penting. Okey, yang tu adalah number of particles. Okey, sekarang kita tengok kepada mass of substances. Mass of substances. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Yang dalam tulisan cikgu tadi, ini maksudnya kalau bilangan sebanyak ini tadi, kalau kita timbang, maka nilai jisim dia tu adalah bersamaan dengan nilai jisim bahan tersebut untuk 1 mol. Maka 1 mol bagi sesuatu bahan disebut sebagai molar mass. Jadi molar mass bagi sesuatu bahan, macam mana kita nak cari? Kita gunakan cara relative atomic mass ataupun relative molecular mass. Okey, so sekarang ni ini dia ayat dia lah, tapi penerangan dia macam tu tadi. Jadi contoh di sini. Okey, copper consists of copper atoms. Okey. Sebab copper ni is made up of copper atoms. Maksudnya dalam dia hanya ada atom copper saja. Okey, dia punya jisim adalah relative atomic mass dia adalah 64. Okey. So bila 1 mole of this copper is weight, so we can get 64 gram per mole. Jadi bila kita timbangkan 1 mole copper ni, berat dia adalah sama seperti berat relative atomic mass dia sendiri. So sekarang ni molar, kita akan sebut ini sebagai molar mass. So molar mass ini adalah mass for 1 mole. So mass for 1 mole maksudnya jisim untuk 1 mol bahan bersamaan dengan relative atomic mass dia. Yang tu. So sama juga macam air ni. Bila kita timbang 1 mol air, berat dia sama dengan berat relative molecular mass dia. Jadi relative molecular mass tu akan menjadi molar mass untuk air, iaitu 18. Jadi setiap bahan mempunyai mass yang tersendiri. Jadi dia punya molar mass adalah berdasarkan kepada RMM dia sendiri. Macam contoh sodium chloride ni. Dia punya relative formulative mass adalah 58.5. Jadi molar mass dia adalah 58.5 gram per mole. So formula dia akan jadi macam ni lah. Macam yang cikgu dah tuliskan tadi. Kalau nak mencari number of moles,
yang berkaitan dengan mass. So mass bahagikan dengan molar mass, ya. Molar mass untuk bahan tersebut, ya. Gram per mol, ya. So kita tengok soalan example kat sini. What is the mass of 1.5 mol of aluminium? Okey, Jadi sekarang ni soalan ni diberikan 1.5 mol aluminium. 1.5 mol aluminium. So what exactly happen here? Okey, kalau 1.5 mol dari segi number of particle boleh kira lah, maksudnya 1.5 ni darabkan dengan Avogadro. Kemudian kalau yang tu pula kita nak kira berapa dia punya mass. So macam ni lah. Formula dia kita gunakan formula yang ni tadi. Mass bahagikan dengan molar mass yang akan kita dapat number of moles. Tapi yang ni sebab dia dah bagi nilai mol, kemudian dia suruh cari mass untuk aluminium. Jadi maksudnya kita tulis tadi dia suruh cari mass untuk 1.5 mol aluminium. Aluminium. Okay, what is the mass? What is the mass? Untuk 1.5 mol. Jadi kita gunakan formula mol equal to mass divide by molar mass. Divide by molar mass. So kita akan dapat, okey, sekarang ni dia bagi maklumat 1.5 mol. Jadi mol tu kat sini. Kan? 1.5 mol. Dia suruh cari mass. Okey, so kita tulis mass. Okey. Molar mass ni maksudnya merujuk kepada mass untuk 1 mol aluminium. 1 mol aluminium. So, mass untuk 1 mol aluminium adalah bersamaan dengan relative atomic mass dia. So, relative atomic mass untuk aluminium dia bagi kat sini 27. Relative atomic mass untuk aluminium adalah 27. Jadi sekarang kita tulis 27 lah kat sini. So, kita akan dapat mass, ini darab sini, 1.5 darab 27. So, dapatlah jawapan dia 40.5 gram. Okey. Jadi maksudnya kita gunakan formula tu untuk mencari apa yang ditanya. Okey. Next example. How many moles of molecules are found in 32 gram of sulfur dioxide gas? Kita tengok betul-betul how many moles. Dia suruh cari bilangan moles of molecules found in 32 gram of sulfur dioxide. So kita kena cari berapakah bilangan mol dalam 32 gram sulfur dioksida. So sekarang ni kita buat soalan ni. Okey, diberi 32 gram sulfur dioksida. Okey. 32 gram sulfur dioksida. So sekarang ni berapakah mol yang mewakili 32 gram ni? Okey. So kita gunakan formula mol equal to mass divide by molar mass. Okay. So sekarang ni mass dia bagi 32 gram. So 32 gram. Okay, molar mass untuk sulfur dioksida ni, ni kena kira lah. Molar mass dia adalah bersamaan dengan relative molecular mass. So relative molecular mass untuk sulfur dioksida ni adalah sulfur, okey, dia bagi tadi berapa? Sulfur 32. Sulfur 32. Jadi kita kirakan RMM dia dulu. RMM dia dulu. Sulfur ni 32. 32. Sulfur 32. Okey, 32. Kemudian campur dengan oksigen 16. Lepas tu oksigen ada 3 darab
3. So kita akan dapat berapa ni? Sekejap. Kita akan dapat 64. Okey, so sekarang ni 64 ni 64 gram per mol. Gram per mol ni adalah molar mass. 64 ni adalah RMM untuk sulfur trioxide. So sekarang untuk molar mass dia akan jadi 64 gram per mol. So sekarang kita letakkan 64 di sini, gram per mol. Jadi maksudnya sekarang ni molar mass ni untuk formula mol ni berkaitan dengan mass adalah bersamaan dengan relative molecular mass. Okay, so daripada sini kita dapatlah jawapan dia. Jawapan dia adalah 0.5 mol. Okey, macam tu cara pengiraan dia. So yang ni kena buat praktis banyak-banyak kali supaya dapat faham. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ni. How many moles? Soalan dia suruh kira mol juga ni. How many moles are found in 4.7 gram potassium oxide. Okey, maksudnya potassium oxide. Jadi kalau kita tengok dekat potassium oxide pula, lama lupa pula. Apa tadi? 4.7. 4.7. Okey, 4.7 gram potassium oxide. Okey, dia bagi maklumat ni. Dia nak tahu 4.7 gram ni mewakili bilangan mol berapa. Itu maksud dia. Jadi dengan jisim sebanyak ini dia nak tukar perwakilan kepada mol. Jadi 4.7 gram ni berapa mol? Jadi kita gunakan formula mol equal to mass bahagi dengan molar mass untuk potassium oxide di sini. So sekarang ni kita boleh kira 4.7 gram bahagikan dengan molar mass dia. Okey, molar mass untuk potassium oxide ni adalah bersamaan dengan RMM dia. So kita kirakan RMM dia iaitu kalium 39 darab 2 campurkan dengan 16. So 78 jadi campur dengan 16 94 kan. 94. Betul 94. Okey, 94. Okey, so sekarang ni kita dapat RMM untuk potassium oxide ni 94. So molar mass dia adalah 94 gram per mol. Okey. So bila kita bahagikan dia maka kita dapatlah nilai seperti yang diberikan di sini iaitu 0.05 mol. Okey. So bolehlah dapat dekat situ. Boleh. Boleh Jadi yang ni kena fahamkan betul-betul dulu. Kaitan dia selepas itu maksudnya sama juga macam number of moles and volume of gases. Jadi dia konsep dia sama. Cuma molar volume kaitan dia adalah dengan pada STP 22.5, pada room condition adalah 24 decimeter cube. Dan formula dia adalah yang ini, volume of gas divide by molar volume. Okey, so maksudnya untuk tiga-tiga ni kena buatlah semua example ni. Try dulu soalan-soalan ni, buat berulang kali untuk cuba faham. Jadi nanti lepas ni kita akan tengok pula gabungan soalan-soalan ni macam mana nak tukar daripada satu aspek kepada aspek yang lain. Diberi number of particle and then we want to convert into number of volume ataupun mass for that substance. Okey. Okey, so kita dah 1 jam ni. Jadi kita sambung lagi lah. Tak tahu dah esok ke. Hazim? Apa? Kita sambung kemudian Ni boleh. 1 jam. Okey, bila tu esok Tak tahu. Tak tahu.
Okey. Nanti lepas ni kita akan bincang lagi yang gabungan tiga-tiga soal kaitan tu. Ya. Tapi mungkin Okey kalau ke? esok tu mungkin lepas Zuhur lah insya-Allah. InsyaAllah. Ah, Tapi saya ada kelas sampai pukul 3. oh pukul 3. So Ha. maksudnya nak buat secara online ke bersemuka? Nak buat online macam ni juga? Macam ni okey? Online lah juga. Okey ke online? Okey, kalau macam tu lepas asar macam ni lah. Kita buat waktu macam ni lah esok. Oh, Okey, boleh. esok pun ada kelas eh? Esok ada kelas? Tak cuti? Tak. Oh. Kenapa MRSM tak cuti eh? Cuti tapi ada kelas tambahan sikit-sikit. Oh, ada kelas tambahan Ha. sikit-sikit. Okey, tak apalah. Esok lah lepas asar waktu macam ni jugalah kita buat. InsyaAllah. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ko. Okey, sama. Assalamualaikum. Salam. Saya lah dulu Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.